Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم Inna Allah kana alaikum raqiba. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada petang yang terakhir di dalam bulan Ramadan yang penuh barakah. Saya ingin mengajak kepada seluruh muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita muhasabah. Marilah kita berfikir, marilah kita bertafakuh. Sekadar manakah amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala? Dan adakah amalan kita banyak sia-sia daripada kita beribadah, daripada kita menuntut ketentuan yang telah Allah Ta'ala beri kepada kita, kelebihan-kelebihan yang begitu banyak bagi orang-orang yang beramal soleh, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini adalah hari yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Sebentar lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Bunyinya azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, apabila bunyinya azan maghrib berkumandang, maka telah berakhirlah Ramadan pada tahun ini, pada kali ini, pada hari ini. Sebelum berakhirnya Ramadan, ambillah manfaat. Banyaklah doa, banyaklah duduk majlis ilmu, banyaklah kita bertafakur, berfikir. Kalau kita belum sempat berzikir di dalam Ramadan, kita berzikir sekarang. Sambil-sambil dengar tazkirah yang saya sampaikan, kita berselawat Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita nak berzikir, Allah ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil-sambil dengar tazkirah. Sambil-sambil kita buat kuih raya. Sambil-sambil kita jogging. Sambil-sambil kita drive kereta dan sebagainya. Apa jua yang kita buat, apa jua yang kita lakukan, kita ambillah, pulunglah. Sambil-sambil kita buat perkara-perkara kebajikan. Dan hari ini saya nak bercakap tentang hukum solat Aidilfitri di rumah. Orang tanya kepada saya, apakah hukum orang solat Aidilfitri di rumah dan khutbah Aidilfitri di rumah. Solat Aidilfitri dan rukun solat Aidilfitri di rumah. Dan hukum dia, apa hukum? InsyaAllah nanti saya akan upload video di channel YouTube artis saya yang telah rakam tadi. Saya dah buat apa yang telah kita maklum, sedia maklum, kita buat satu video untuk tata cara solat Aidilfitri.
Dan kita bercakap tentang hukum baca khutbah Aidilfitri yang ditunaikan solat tersebut di rumah di musim PKPB ini. Kita buat Aidilfitri, hukum solat Aidilfitri dan membaca khutbah di rumah macam mana. Baik, saya nak jawab di sini. Sementara tuan-puan boleh tengok yang selengkapnya saya jawab di YouTube channel Studio Ustaz Mat Kecil Studio. Di sana saya akan upload, sahabat kita dah upload, tim kita dah upload video hukum membaca khutbah Aidilfitri kalau ditunaikan di rumah dan di musim PKPB. Sementara itu saya nak bagi tahu kepada sahabat-sahabat, dan saya nak ucapkan tahniah kepada semua yang berada di rumah yang telah menunaikan tanggungjawab sebagai orang Muslim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan, difardukan ke atas kamu berpuasa di bulan Ramadan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang yang sebelum daripada kamu berpuasa. La'allakum tattaqun, moga-moga dengan apa yang kita kerjakan selama sebulan di bulan Ramadan, kita mendapat oleh takwa. Takwa iaitu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Di dalam puasa kita mampu melaksanakan. Apatah lagi kita nak keluar daripada Ramadan, nak meninggalkan Ramadan. Ramadan sangat-sangat kita akan sedih, sahabat-sahabat akan sedih, dan akan manfaatkan Ramadan sebaik-baik mungkin. Sebelum Ramadan sedih pergi, sahabat-sahabat menangis. Menangis sahabat dengan berbanyakkan amal. Menangis kita bukan sebab Ramadan, menangis kita sebab tak boleh raya, sebab PKP. Tu menangis kita. Sahabat dulu menangis kerana Ramadan nak pergi. Kuranglah. Kalau dia semayang fardu berjemaah, pahala berlipat kali ganda dibandingkan dengan kita fardu semayang fardu di masjid dan tempat-tempat yang kita secara umum. Berbeza di dalam bulan yang lain bersama dengan bulan Ramadan. Sunat muakkad yang kita kerjakan, pahalanya, ganjarannya seumpama solat wajib. Sunat muakkad seolah-olah sunat macam sembahyang wajib, macam bulan lain. Sembahyang wajib ni sembahyang fardu, pahalanya sembahyang fardu dilipat-lipat kali ganda, lebih besar lagi. Itu dia. Kita solat sunat pun dapat pahala besar, apatah lagi kalau kita melakukan perkara yang wajib. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, pakat share kepada kawan-kawan untuk sama-sama kita faham, untuk sama-sama kita praktik, untuk sama-sama kita ambil pedoman sebelum kita masuk di hari-raya Aidilfitri yang penuh barakah, insya-Allah. Lepas pada ni, lepas waktu isyak, kita boleh dah bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Baca doa ini, kita boleh sunat kita bertakbir raya selepas daripada azan berkumandang waktu selepas solat isyak, kita bertakbirlah sebanyak-banyak mungkin. Dah dulu kita nak pergi beli baju raya, tak payah beli baju raya tahun ni. Dah saya pun tak beli baju raya, orang bagi je ni. Baju ni seorang bagi. Ni baju saya pakai ni. Orang kata baju raya, baju orang bagi. Saya tak buat baju tahun ni, dan tak beli baju tahun ni. Orang bagi, adik-beradik bagi, kawan-kawan bagi. Sebab apa? Sebab tahun ni tahun kita
muhasabah di kita. Mungkin Allah Ta'ala nak uji kita, umat manusia seluruhnya. Tak, maka kita kena bersabar dengan apa yang telah diuji oleh Allah Ta'ala terhadap kita. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Solat Aidilfitri adalah hukumnya muakkad, sunat muakkad. Tak, sunat muakkad atau muakkadah. Sunat muakkad ataupun muakkadah sangat digalakkan. Sangat-sangat digalakkan dan disyariatkan oleh Allah SWT pada bulan Syawal. Tu dia. Solat Aidilfitri adalah solat sunat muakkad. Ni cerita tentang solat Aidilfitri. Tahun yang pertama hijrah, muakkadnya solat sunat Aidilfitri kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Sebab jadi muakkad sangat-sangat dituntut kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah meninggalkannya. Sama seperti solat sunat witir. Solat witir pun Nabi SAW tak pernah tinggal. Begitu juga solat Aidilfitri apabila disyariatkan. Solat witir tiap-tiap malam, tiap-tiap hari. Tu. Muakkadnya solat witir ini kerana Rasulullah SAW tak pernah tinggal. Meninggalkannya sejak bermula, tidak pernah meninggalkannya sejak bermula disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata disyariatkan solat sunat witir, solat sunat solat tarawih, solat sunat hari raya, maka Nabi tak pernah tinggal sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Sehinggalah Rasulullah SAW meninggal dunia, wafat. Begitu juga para sahabat radhiyallahu anhu yang mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dinafikan. Ada sebahagian ulama, tadi kita sebut sunat muakkad, sebahagian ulama mengatakan wajib. Solat Aidilfitri. Solat Aidilfitri adalah wajib. Sebahagian ulama mengatakan. Ini seperti yang disebut oleh Imam Al-Kasani dalam Al-Bada'i. Imam Al-Kasani dalam Bada'i disebut bahawa yang bermaksud yang sahihnya solat hari raya itu adalah wajib. Itulah pendapat ulama kita, ulama Hanafi, Imam Abu Hanifah. Pandangan mazhab lain. Mazhab Syafi'i sunat muakkad sangat-sangat dituntut. Kalau dia tak buat tak, macam ada sikit-sikit kesamaran, ada sikit-sikit samtion. Gitu lebih kurang. Kalau nak boleh kita buat. Lebih baik, lebih afdal. Kalau ada musyaqah ataupun ada uzuran dan sebagainya, dimaafkan. Tidak ada masalah. Ni ulama yang mengatakan wajib mengikut mazhab Abu Hanifah ataupun mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah ataupun Hanafi. Pendapat yang kuat, nak tanya pendapat kuat mana dia? Pendapat yang kuat, Aidilfitri ini adalah sunat sahaja, bukan wajib. Sunat sahaja, bukan wajib. Sebab dia bukan fardu. Tak sama macam solat fardu. Yang wajib kita kena tunai sebagaimana zuhur, asar, maghrib. Begitu juga sunat. Perkara yang muakkad dalam mazhab Imam Abu Hanifah kebanyakan jadi wajib. Contoh kita kata witir. Bagi pandangan mazhab Imam Abu Hanifah wajib. Sebab apa? Sebab Nabi tak pernah tinggal, maka dia jadi wajib. Tapi bagi pandangan kita mengikut mazhab Imam Abu Hanifah adalah wajib. Tapi mengikut pandangan ulama-ulama yang kuat tidak wajib. Ia adalah sunat muakkad yang dituntut sahaja. Tak buat tak ada masalah, tak berdosa. Pendapat yang kuat adalah solat sunat Aidilfitri adalah sunat, bukan wajib. Tu dia. Solat sunat Aidilfitri boleh buat sama seorang diri. Kita mayat seorang ataupun berjemaah. Kita boleh buat seorang ataupun berjemaah. Kita boleh buat seorang ataupun jemaah. Ia boleh dilakukan secara berjemaah ataupun bersendirian. Kita boleh buat berjemaah ataupun bersendirian. Tak kumpul ramai-ramai ahli keluarga kita, adik-beradik kita. Ni musim PKP ni tak boleh keluar. Mu jangan baik. Jangan kita buat onak-onak. Tu dia. Berkata Imam Al-Muzani dalam kitab Mukhtasar Al-Um sambil menukilkan ungkapan Asy-Syafi'i. Iaitu dia. Apa dia? Dan harus solat 2 rakaat. Dan harus solat 2 hari raya bersendirian di rumah. 2 hari raya ni
Iaitu hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidiladha. Harus dah bersendirian di rumah. Begitu juga bagi musafir, hamba dan wanita. Biasanya kalau orang puan tak pergi masjid, dia maya di rumah. Hamba, musafir. Sekarang ni kita tak musafir. Tak, harus kita semayang di rumah. Bersendirian di rumah. Kalau ada jemaah, lagi baik, lagi bagus. Bersendirian, harus kita semayang di rumah. Bersendirian. Begitu juga bagi orang yang musafir, harus semayang. Tak bersendirian, hamba dan wanita. Semayang di rumah. Harus solat air raya di rumah. Di rumah. Harus solat air raya di rumah. Sekarang musim PKP, tak boleh guna masjid, tak boleh kumpul ramai-ramai. Maka sunat kita solat air raya di rumah. Jadi di musim PKPB ni, kita buat di rumah saja. Ada buat tempat lain lah, buat di rumah saja. Kita buat di rumah saja. Secara bersendirian, tak seorang diri. Ataupun berjemaah bersama keluarga. Kita buat di rumah secara sendiri ataupun berkeluarga. Kalau ada keluarga, kita buat keluarga. Ada beradik saja, ada mak ayah dan sebagainya. Tentang khutbah solat air raya pula, kalau dilakukan secara berjemaah, khutbah air raya, jika kita melakukan secara berjemaah, hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Berjemaah. Seorang tak lah. Seorang tak ada. Kalau berjemaah, kita sunat khutbah. Sunat baca khutbah. Kata Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nail Al-Autar. Mengatakan bahawa sesungguhnya telah sepakat ulama-ulama sama ada yang mewajibkan solat air raya atau lainnya bahawa tidak wajib baca khutbah. Sepakat ulama. Hak kata wajib maya raya tadi dan Imam Mazhab Abu Hanifah ataupun yang tidak wajib ataupun muakkad, sunat muakkad ataupun sunat sahaja maya raya tadi, kata tidak wajib ataupun tidak mewajibkan solat air raya. Tidak mewajibkan khutbah solat hari raya. Tidak mewajibkan khutbah hari raya. Tidak menemui sebarang pandangan yang mewajibkannya. Tak ada pandangan mengatakan khutbah hari raya itu wajib. Tu dia. Oleh yang demikian, solat air raya adalah sah sekalipun tanpa diikuti dengan khutbah selepasnya. Solat air raya kalau kita buat berjemaah di rumah sekalipun, sah tanpa diikuti, tanpa kita buat khutbah air raya. Namun perbuatan tersebut, kalau kita buat secara berjemaah mengikut sebagian ulama, ia adalah sama saja, iaitu dikehendaki dibacanya juga. Sama saja. Kena baca juga. Tu dia. Berkata Syekh Al-Kahlan Al-Khurasi. Kata Syekh Kahlan Al-Khurasi, khusus mengenai khutbah solat air raya ialah disyariatkan, dikehendaki dilakukan selepas 2 rakaat solat air raya yang mengandungi takbir-takbirnya. Dan khutbah air raya juga dikehendaki dilakukan pada solat air raya di rumah. Tu dia tentang hukum sembahyang air raya di rumah dan solat secara berjemaah. Adakah boleh berkhutbah ataupun kalau tak buat berkhutbah boleh ke tak? Ulama sebahagiannya kata makruh, ada kata dibuat juga. Kena buat juga. Kalau boleh kena buat juga. Walaupun tidak ada yang mengatakan wajib khutbah hari raya selepas solat Aidilfitri ataupun Aidiladha. Selepas daripada kedua-duanya. Habis itu kita muhasabah. Ni hukum dia. Kalau orang tanya baru-baru ni kepada saya dah jawab dah persoalan tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ustaz, sampai pukul berapa boleh solat Aidilfitri? Sebelum subuh. Selepas pada waktu subuh, sebelum daripada solat Zuhur. Sebelum Zuhur. Dan lebih baik selepas kita makan sunat. Ada Aidilfitri. Kalau kita nak maya raya, kita sunat makan dulu. Lepas tu kita semayang air raya. Jamuh makanan dulu. Ia berbeza dengan sunat Aidiladha. Aidiladha lepas
kita kena segerakan sembahyang Aidilfitri. Kenapa? Sebab kita nak korban lepas pada tu. Tetapi Aidilfitri berbeza. Dia sunat kita jamuh makan dulu. Tak, baru solat air raya. Tak, tu dia. Tadi ada orang tanya saya, dah kalau nak sembahyang air raya, dah pukul berapa nak sembahyang? Saya kata, ikutlah kita nak sembahyang pukul macam hak biasa kerajaan buat, 8.30 ataupun pukul 9, terpulang kepada kita. Yang pastinya sebelum dah masuk waktu zuhur ataupun belum tu habisnya waktu duha. Itu dia. Selamat Hari Raya Aidilfitri ma'azai batin Ustaz sama-sama. Ketempat puluk di atas para, hendak direbus di tepi peri. WhatsApp dihantar pengganti kad raya, tanda ingatan tak lupa di hati. Selamat Hari Raya Aidilfitri, mohon maaf zahir dan batin. Terima kasih kepada yang memberi sa'i dan sajak ini. Sebelum subuh, bukan sebelum subuh, selepas subuh solat Hari Raya. Solat Hari Raya selepas subuh. Kita sunat baca dan baca doa, baca orang panggil selepasnya kita baca kita sembahyang raya, tak disunat dah lah kita bertakbir. Kita bertakbir ketika mana? Ketika lepas dia masuknya lepas dia batu isyak, kita sunat baca takbir sampai ke subuh, sampailah ke hari raya ataupun disebut sebagai solat Hari Raya Aidilfitri. Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad. Bukan sebelum subuh, silap sebut tadi. Minta maaf. Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad. Orang tanya macam mana tata cara nak solat Aidilfitri ni. Tata cara solat Hari Raya Aidilfitri. Ni saya nak sebut tata caranya. Dengar para iman, dengar para yang akan bakal jadi iman, dan tahniah yang bakal jadi iman besok pada esok hari untuk menjadi iman kepada isteri dan anak-anak ataupun iman kepada adik-beradik dan keluarga. Tahniah kepada para iman dan bakal iman. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Tata cara solat sunat Aidilfitri. Usolli sunnata Aidilfitri raka'ataini ada'am imaman makmuman lillahi ta'ala. Kalau imaman, baca imaman. Kalau makmuman, makmuman lillahi ta'ala. Ketika mana kita angkat takbir, sahaja aku sembahyang, kena ada kosak, ta'ud dan ta'id. Kosak iaitu aku sembahyang. Sunat, fardu ataupun wajib iaitu usolli fardu ke ataupun sunnatan ataupun sunat. Sunat ataupun qadaan. Sahaja aku sembahyang sunat Aidilfitri, tentu waktu apa, sembahyang apa, sembahyang sunat hajat ke, sunat maghrib, sunat sebelum maghrib ke, lepas maghrib ke, sunat apa, sunat Aidilfitri. Tu wajib, yang wajibnya jangan tinggal. Saja aku sembahyang sunat ataupun wajib ataupun qada atau wajib lah, sunat lah. Kalau maya Aidilfitri sunat. Saja aku sembahyang sunat Aidilfitri lillahi ta'ala. Kalau imaman, niat jadi imaman. Kalau makmuman, makmuman lillahi ta'ala. Kalau ikut imam, kena sebut makmuman. Wajib. Bagi makmum, kena sebut makmuman lillahi ta'ala. Tu dia. Lepas itu, takbir waktu airan disertakan dengan niat solat takbir hari raya. Solat hari raya. Solat sunat hari raya. Niat solat sunat hari raya. Bukan. Dan kita kena baca dan membaca doa iftitah. Lepas Allahu Akbar, kita baca doa iftitah. Doa iftitah Allahu Akbar kabirah walhamdulillah katsirah wa subhanallahi bukratan wa asila. Tu paling ringkas. Dan nak panjang lagi pun tak ada masalah. Wajah lillazi. Tu yang Nabi wajah pada kita. Lafaz takbir 7 kali. Kita baca takbir 7 kali. Dan ustaz kalau tak buat 7 kali boleh tak? Tak ada masalah. Tak berdosa. Tak berdosa, tak ada masalah. Tapi nak molek, nak afdal. Nak bezakan solat Aidilfitri dengan solat sunat yang lain. Kita kena baca lafaz takbir selang 7 kali. Dengan kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Panjang sangat ustaz. Pendek boleh tak? Boleh. Alhamdulillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Panjang sangat ustaz. Subhanallah,
membaca surah Al-Quran. Lepas tu kita baca surah daripada ayat daripada Al-Quran. Lepas kita baca Fatihah, lepas habis 7 kali kita baca Fatihah. Fatihah memang wajib lah. Sunat kita baca ayat-ayat daripada surah Al-Quran. Surah Al-Quran. Lepas pada tu tu dia. Kita baca apa dia? Kita sunat baca surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Itu sunat kita baca. Yang seterusnya kita solat sehinggalah selesai rakaat pertama, bangun pula kita lafaz takbir istiqalah. Takbir istiqalah yang pertama, lepas tu takbir pindah rukuk lah lepas tu kita baca pula takbir pula sekali lagi. Kita takbir ni nama Allahu Akbar. Kenapa? Kita takbir, kita sebut Allahu Akbar. Bukan akad takbir. Ada orang dia dah sebut takbir, ya akad takbir. Apa dia? Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca biasa. Seterusnya sampailah selesai memberi salam. Itulah tata cara solat hari raya Aidilfitri. Baik. Kita dah nak masuk waktu maghrib, kita berdoa sikit. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa ibu bapa kami ya Allah, guru kami ya Allah. Ya Tuhan kami, didik kami dengan agama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amalan kami ya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bisnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan saya mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri kepada semua, dan jangan lupa untuk kita infak, sambungkan, teruskan infak tuan-puan. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan jazak kepada yang telah menyumbang untuk Madrasah Darut Tauhid, Madrasah Darul Zahra wa Tahfizil Quran di Kampung Kuala Dura, Kuala Beran, Terengganu. Dan teruskan infak, kalau tak sempat infak di bulan Ramadan, teruskan infak di hari raya dan di hari-hari yang seterusnya. Antara sunat kita pada hari Syawal, 1 Syawal, kita perbanyakkan sedekah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar.